الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pada malam ini Allah izinkan kita buat sekian kalinya untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmunya secukupnya untuk membantu kita dalam kehidupan kita selepas kehidupan ini. Kita hidup dua kali, tuan-tuan, bukan sekali. Sekarang ni tengah hidup. Tak lama lagi kita akan kembali balik ke kampung kita. Lepas tu kita hidup balik. Hidup yang kedua ni pasal biar cukup bekalan. Kalau tak cukup bekalan, susah lagi nanti. Menderita. Nah ini tak ada, nah ini tak ada, nah ini tak ada. Malahan dapat seksa pula tu. Jadi kita tak nak seksa, kita nak dapat kebaikan dalam kehidupan yang kedua ni. Yang pertama ni tidaklah baik di dunia ni, tapi yang lebih lagi tanda di akhirat tu. Yang selalu doa tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan kehidupan di dunia ini, biar baik dunianya, tenang, bekalan cukup sedunia ini, tenang, dan baik juga kehidupan kita di akhirat. Di akhirat biar kita mati beriman, lepas daripada seksa kubur, bangkit dari kubur dalam keadaan sempurna, ada kenderaan berjalan daripada kubur ke padang mahsyar. Di padang mahsyar dihisap dengan tangan, dapat kitab amalan dengan tangan kanan, ada pula naungan araf di mahsyar. Itu kena tu. Kemudian meniti siratul mustaqim cepat seperti kilat menyambar, dan dapat lepas meniti siratul mustaqim itu dapat kepada syurga yang terdapat sesuatu yang tak pernah kita lihat oleh mata, tak pernah kita dengar dengan telinga, tak pernah kita bayang ke dalam hati pun tak boleh.
Itu mudah-mudahan itu nak kebaikan di akhirat itu. Jadi kita kena bersedia di dunia ni. Apa yang kita buat dalam dunia ni akan dibalas di akhirat besok. Kita buat baik akan dibalas dengan kebaikan. Kita buat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Lalu sebut Imam tersebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa buat kebajikan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat memperlihatkannya dan dapat dia balasan yang setimpal dengan perbuatan dia kalau buat baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat memperlihatkan kejahatan itu dan akan dapat balasan dari apa yang dilakukannya dalam dunia ini. Jadi mari kita sungguh-sungguh dalam dunia ini buat kebaikan. Di antaranya, ini kita baca malam ni. Malam ni tajuk kita ni yang dah kita baca bulan sulam. Tajuknya ialah kelebihan selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang keempat. Kita dah baca dah. Kemudian keuntungan orang selawat apa tu? Keuntungan orang selawat tu ada apa? Banyak keuntungannya, 41 keuntungan. Ada 41 kita tak habis baca malam tu. 41 tu kita dah baca sampai 20 aja. Kita baca lagi supaya ada kesinambungan pada apa yang saya cakap ni macam baru dengar tu. Yang pertama, menjunjung titah Allah dengan selawat, Allah suruh. Yang kedua, muwafaqat atas dia Allah Ta'ala pada selawat akan Nabi SAW, kerana Allah selawat juga. Yang ketiga, muwafaqat akan dia malaikat pada selawat atas Nabi SAW, kerana malaikat pun juga selawat. Allah selawat, malaikat pun selawat. Yang keempat, hasil 10 selawat daripada Allah atas orang yang selawat atas Nabi 1 kali. Kita selawat sekali, Allah balas 10 kali. Yang kelima, diangkat baginya 10 darjat, dapat 10 pangkat. 10 pangkat itu banyak tu. Satu pangkat dengan satu pangkat jaraknya macam langit dengan bumi. Itu jarak. Ini 10 pangkat. Yang keenam, di surat baginya 10 kebajikan. Sekali kita selawat, Allah bagi 10 kebajikan, 10 kebaikan. Yang ketujuh, dihapuskan daripada 10 kejahatan. Mana dosa-dosa kita 10 itu dihapuskan oleh Allah. Yang ke-8, diharapkan kabul doanya. Sebab kita nak berdoa, selawat tengok imam doa tu. Ada selawat dulu, baru doa. Baru kabul kan? Doa tu mula-mula puji Allah dulu. Alhamdulillah, puji Allah dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Betul selawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Selawat dulu. Ketua doa. Yang ke-9, sebab bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaji selawat nanti Nabi akan bagi syafaat. Syafaat tu betul kan? Bantuan. Yang boleh bagi bantuan besok Nabi kita Muhammad je. Lain tak ada. Ini dah kita bicara dulu dah. Panjang lebar cerita ni. Mula minta pada Nabi Adam. Nabi Adam kata nafsi-nafsi. Kita minta pada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata nafsi-nafsi. Minta pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata kamu-kamu, aku-aku. Minta pada Nabi Musa. Nabi Musa pun tak boleh nak tolong. Minta pada Nabi Isa. Nabi Isa pun tak boleh nak tolong. Akhirnya minta pada Nabi kita Muhammad SAW. Baru boleh tolong. Itu banyak selawat. Dia akan memberi syafaat kepada kita. Yang ke-10, sebab bagi ghufran. Ghufran tu artinya apa? Pengampunan. Kalau kita rajin selawat, Allah balas 10 kali. Bila Allah selawat balik, dia diampuninya dosa kita. Yang ke-10. Yang 11, sebab bagi memadakan barang yang dicintainya. Apa yang dihadap yang dapat. Yang 11. Yang ke-12, sebab bagi melapangkan atau mendampingkan, bukan mendampingkan berhampiran hamba dengan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat sama dengan Nabi. Yang ke-13, sebab bagi menepati bersedekah. Selawat tu macam kita sedekah juga. Sudah baca dulu ni. Ini saya laju-laju ini saja. Yang ke-14, sebab bagi menunaikan segala hajat. Yang ke-15, sebab bagi selawat Allah dan malaikat atau orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat, malaikat bersalawat selawat. Yang ke-16, sebab bagi menyucikan dan berkat
atas orang yang selawat atas Nabi SAW. Berkat dapat pahala. Apa yang kita buat dapat pahala. Mata dapat pahala, telinga dapat pahala, tangan dapat pahala, kaki dapat pahala. Itu yang berkat. Yang ke-17, sebab bagi kesukaan hamba. Yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Sebelum mati dapat syurga dah. Syurga yang disegerakan, maknanya dia dah tenang hidupnya, seronok dalam dunia ni, macam dalam syurga tu. Tak ada apa yang dirisaukan. Itu yang dapat syurga. Sebelum dapat syurga yang sebenarnya, Allah ada hadiahkan dia yang syurga di dunia ni. Sebelum dia mati. Yang ke-18, sebab bagi kelepasan daripada huru hara pada hari kiamat. Hari kiamat itu huru hara yang dahsyat. Orang rajin selawat dia akan tenang, tak ada dapat huru hara, tak ada kelam kabut. Itu yang ke-18. Yang ke-19, sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atasnya. Kita selawat kepada Nabi, Nabi jawab tau. Nabi balik. Dan yang ke-20, mula kita baca malam ni. Yang ke-20, itu pelajaran kita malam ni. Sebab menjaga bagi lupa akan Nabi SAW. Bila kita selawat, kita sebut nama dia. Bila sebut nama dia, tak ada kita lupakan dia. Ya tak? Kita rindukan anak kita, kita sebut nama dia. Tak ada kita lupakan anak kita. Kita rindukan isteri kita, sebut nama dia. Tak ada kita rindukan isteri kita. Tak ada kita lupakan isteri kita. Kita rindukan adik-adik kita, kita sebut nama dia. Tak ada kita lupakan dia. Ini begitulah, kita rindukan Nabi Muhammad, kita sebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya tak ada kita lupakan Muhammad. Kerana Muhammad tak pernah lupakan kita. Kemudian yang ke-21 sebab menghilangkan papa orang yang selawat atasnya. Siapa rajin selawat, dia tak akan jadi papa. Tahu papa? Papa ke tanah, tahu? Apa tak ada? Makan tak ada, kenderaan tak ada, duit tak ada, apa tak ada. Sekarang nampak, baru lepas dah dapat nampak. Nampak dah buktinya. Mana malam ni ada makan tak? Contoh anda perempuan ada makan tak malam ni? Nampak tak? Boleh apa banyak orang suruh sekali kita rawat tadi. Jadi menghilangkan apa kerana sebab bagi menghilangkan papa orang yang selawat daripadanya. Nampak dengan mata kita sendiri lah. Buktinya nampak dengan mata kita, nampak? Dah ada. Yang ke-22, sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat yang tiada kembali atas ahlinya, menyesal. Sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat dan tiada kembali atas ahlinya, menyesal pada hari kiamat. Orang yang selawat itu tempat tinggal, tempat duduk itu berbau, wangi. Bukan bau busuk, bukan bau kentut, wangi baunya. Ada selawat, wangi baunya. Malaikat suka. Itu orang suka selawat. Sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat dan tiada kembali atas ahlinya, menyesal, tak ada nyesal pada kiamat tu. Kono aja. Tak ada nyesal. Yang ke-23 dan 23, menafikan daripada hamba itu bakhil daripada selawat atas Nabi tatkala disebutkan namanya. Kerana siapa yang tak sebut sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi disebut namanya, bila saya sebut Muhammad, jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak sebut, sengaja tak siur nak sebut, dia dikira sebagai bakhil. Kami nak bakhil ke tengah? Bakhil tu apa? Kedukut, tangkai jering, lagi tai hidung masin, lagi genggam maju otak jari, lagi apa? Orang kamu gajah kata apa? Ini banyak orang gajah sini, apa? Orang bakhil panggil apa? Cikek. Jangan ciki, tak betul? Cikek. Cakap nak anak nak betul-betul tau. Imalah nak betul. Cikek, kek. Jangan cika, tak betul. Ciku, tak betul. Ciki, tak betul. Nak cikek. Dia bakhil. Orang bakhil apa kata Nabi?
jauh daripada Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia. Orang tak suka dengan orang yang bakhil. Jauh daripada syurga dan dekat dengan neraka. Itu orang bakhil. Wal bakhilu, ya, ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Itu orang bakhil. Jangan jadi bakhil, ya. Karena bakhil itu satu sifat yang dikeji. Itu yang ke-22, ya. Ada 23. Yang ke-24, kemenangan daripada doa orang atasnya, dan hinalah orang yang meninggalkan selawat atas tatkala disebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. Hina orang tu, hina di sisi Allah. Allah tak muliakan dia, tak dapat darjat, ya. Orang bakhil, orang bakhil hina tu mulia, bakhil tu hina, ya. Kerana dia tak nak sebut sallallahu alaihi wasallam. Padahal teruk nak nyebutnya sallallahu alaihi wasallam. Senang mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Senang mana? Tapi orang bakhil tak boleh sebut. Ya. Itu yang ke-24 tadi. Kemenangan daripada doa orang atasnya dan hinalah orang yang meninggalkan selawat atasnya tatkala disebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. 41 tu main enggak? Ini baru 24. Itu 25. Datang orang yang selawat itu atas jalan syurga dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia daripada jalan syurga. Orang rajin selawat, dia nampak jalan ke syurga, senang dia jalan ni koi ke syurga. Orang tak nak selawat, cari tak jumpa, makin cari makin jauh, nak cari syurga tak jumpa. Kalau dah jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Tuan-tuan dan puan, jauh dengan syurga dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Kalau nak dengar, dengan kampung. Ini ada kamera tu, TikTok ni. Jadi orang tak suka selawat tu jauh daripada syurga, tak ada dekat dengan syurga, ya. Kerana dia dikira sebagai bakhil. Jadi orang tak selawat tu dia salah jalan. Tersalah jalan orang yang meninggalkan dia daripada jalan syurga. Yang ke-26, lepas daripada busuk majlis. Majlis ni yang tak ada selawat busuk. Malaikat cium bau busuknya. Manusia tersebut cium busuk saja kalau tak nak selawat. Lepas daripada busuk majlis yang tiada mengucap padanya zikrullah dan Rasulnya. Sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pokok tak busuk. Betul? Bangor. Tahu bangor? Oh, dia minta dia kata tak kan? Atas dalam busuk tu lah. Bangor. Bukan bangau. Bangau burung. Ini bangor. Macam kentut yang mana baunya? Bangor. Tai apa baunya? Bangor. Selawat apa itu juga? Bila tak ada selawat, bangor baunya. Kalau ada selawat, bau wangi baunya. Yang ke-27, sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bercakap dalam apa majlis pun, mula-mula kita puji Allah. Alhamdulillah. Saya nak ngaji orang pun mula-mulanya sudah baca bismillah, alhamdulillah. Puji Allah dulu. Betul? Selawat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wassalatu salam ala Rasulillah. Kata macam-macam apa saja selawat. Asalkan selawat. Ya. Dia punya teks saja. Macam-macam selawat macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Ada yang senang, ada yang susah. Selawat banyak. Ya, ada selawat Ahmad Badawi. Ada selawat Syifa, ada selawat Tunjina, berjauh daripada Arab. Macam-macam jenis selawat. Ulama ada susun lah. Baik. Jadi kita mulakan dengan alhamdulillah dan diikuti dengan selawat. Yang ke-28, sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siratal mustaqim. Kiki siratal mustaqim tu tuan-tuan dan puan-puan.
jauhnya dari tepi ke tepi 15.000 tahun perjalanan. Dengar ke mana? Berapa jauhnya? 15.000 tahun perjalanan. 5 tahun apa ni? Mendaki. Ya. 5 tahun apa? 500 tahun mendaki. 5.000 tahun bukan 500 tahun. Ya. 15.000 tahun perjalanan. 5.000 tahun mendaki, 5.000 tahun mendatang, 5.000 tahun lagi apa? Benih menurun. Itu titi siratul mustaqim. Besarnya lebih kecil daripada rambut. Lebih kecil daripada rambut. Lebih tajam daripada mata pedang. Itu titi siratul mustaqim. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Bukan mata pedang yang tuan-tuan ada di rumah tu, itu pertunjukannya tumpul pun. Itu saja nama perhiasannya. Ini pedang zaman Rasulullah tu. Pedang Sayyidina Ali tu, Zulfikar namanya. Kali takut putih kepala tu. Itu tajamnya titi siratul mustaqim. Lebih tajam daripada pedang. Ada pula pengai. Tahu pengai? Apa guna pengai? Bagi orang tu, datuk. Namanya kalalik. Wabihi kalalik. Kata dalam hadis kan? Di paling itu ada pengai supaya orang tu jatuh daripada titi siratul mustaqim. Jatuh ke mana? Tuan-tuan, kalau jatuh dari titi siratul mustaqim tu ke mana? Begini. Neraka, 7 neraka nunggu. Mula-mula jahannam. Yang kedua jahim. Yang ketiga saqar. Yang keempat sa'ir. Yang kelima khutamah. Yang keenam hawiyah. Yang ketujuh lahor. 7 neraka nunggu 2 tu. Mana tak? Yang mana tak? Pilih satu. Dah tak jawab. Tak semua ya? Yang mana tak? Satu pun tak nak ya? Macam neraka ya? Kalau jatuh macam neraka. Tuan-tuan dan saudara sekalian, kalau jatuh daripada titi siratul mustaqim tu, jatuhnya tu 70 tahun baru sampai. Jatuh saja 70 tahun baru sampai. Ini pernah berlaku di zaman Rasulullah. Ketika baginda tengah berceramah macam ni, tiba-tiba dengar bunyi kuat, lentung. Kuat bunyinya. Ditanya Rasul kepada sahabat, kamu tahu apa bunyi yang kuat tu? Apa jawab sahabat? Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Jawab Nabi, itulah dia. Bunyi orang yang sampai ke dasar neraka setelah dia jatuh 70 tahun sebelum ini. Dia jatuh 70 tahun. Ketika itu orang sampai. Maknanya jatuh itu 70 tahun jatuh aja. Orang jatuh ke terbang berapa tahun? Berapa lama? Mana ada tahun-tahun? 5 minit sampai. Wah. Ini 70 tahun. Dan sembang lah. Kalau 70 tahun jatuh dan sembang juga. 70 tahun, dah jalan. Apa keadaannya? Mereka jatuh je. Kenapa? Waktu hasil hujung minggu nak minum ekor. Hasil hujung minggu je nak minum ekor. 7685. Tahu mana 7685? Ada dua. Yang orang ambil masih merosak perceraian. Kenapa? 70 tahun. Aku suka curi royak tu je. Coba jatuh ni kan? Ada royak curi kan? Aku dulu kedai runcit tuang tak nak bayar. Ambil barang tak nak bayar. Ambil barang tak nak bayar. Macam-macam. Aku dulu di zina. Aku dulu suka menghina orang dan sebagainya. 70 tahun. Banyak saya bangun lagi ya. Siapa nak jatuh kepada siratul mustaqim dengan siapa nak jatuh ke neraka? Tak dengar saya nak kamu mana kaya orang dah. Ada orang dah tu lantak dia tak ada yang pergi sampai masa neraka. Ada orang tak kawal juga. Jangan ambil tu. Karena tak sampai lalu namanya. Yang ke berapa tadi? Yang ke 29, 28 lagi ya. Sebab bagi kemenangan bagi hamba yang lalu atas siratul mustaqim. Yang ke 29 baca malam ni. Sebab bagi berjumpa orang yang menselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah.
dan sana itu harapan, sana yang hasan, harapan yang baik antara langit dan bumi. Kita nak jumpa dengan Allah. Siapa tak nak jumpa dengan Allah kan? Nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling canggih, yang paling sempurna ialah dapat melihat wajah Allah di syurga. Bila lepas cuci siratul mustaqim tu, di antara banyak nikmat-nikmatnya, tapi paling hebat, paling canggih, paling sempurna ialah dapat melihat wajah Allah. Berseri-seri muka mereka. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada ketika itu muka mereka berseri-seri, wajah mereka itu berseri-seri. Kerana kepada Tuhan mereka dapat menilai. Bukan tengok je, tengok tu tu. Nadhirah, tu tengok tu tu. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka itu mereka dapat menilai. Itulah merupakan nikmat yang paling besar. Lebih nikmat daripada dapat bidadari lagi. Lebih hebat daripada dapat makanan. Lebih hebat daripada dapat mahligai. Lebih hebat daripada pakai kenderaan dan sebagainya. Itu dapat melihat wajah Allah. Kalau hadis selawat, insyaAllah kita akan dapat melihat wajah Allah nanti. Yang ke-30, sebab bagi rahmat Allah. Orang hadis selawat, Allah datangkan rahmat baginya. Tak kata nak rahmat Allah ni tuan-tuan. Buat apa? Air boleh minum. Benda ni boleh mamam. Tokau boleh naik. Motor boleh tunggang. Rahmat nak buat apa? Berapa jawab? Rahmat nak buat apa? Tapi kita tanya, tak berapa guna. Tak ada, tak berapa guna. Apa guna rahmat? Kayak gini tanya. Tak ke tanda rahmat Allah. Nak buat apa? Nak melayakkan masuk dalam syurga. Kerana kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat. Bukan dengan pahala semayang tadi. Bukan dengan pahala ngaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya ngajar ni. Tak layak lagi masuk syurga. Tapi kalau Allah datangkan rahmat, baru boleh masuk syurga. Jadi hendakkan rahmat, banyak ada selawat. Sebab bagi rahmat Allah. Yang ke-31, sebab berkat. Berkat tu berkat. Semua dapat pahala. Mata dapat pahala, telinga dapat pahala, lidah dapat pahala, tangan dapat pahala. Kita melakukan perkara-perkara yang diperintah Allah dia. Tangan dapat pahala, kaki dapat pahala, yang masuk dalam perut dapat pahala, yang keluar dalam perut pun dapat pahala. Kemaluan dapat pahala. Itu yang ke-31. Yang ke-32, sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi SAW dan bertambah-tambah kasih akan dia. Dan yang demikian itu satu tempat daripada tambatan iman. Kalau kita kasihkan Nabi, tanda kita ada iman, tambatan iman, dia terikat iman tu. Tambatan iman kerana tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia. Kita kena kasihkan Nabi tu. Kerana Nabi kasihkan kita kasihkan dia. Dia bangkit dari kubur, dia melawan kenapa? Bukan dia nanya Aisyah tak ada. Apa dia? Ummati, umat aku. Mana umat aku? Kita yang dia ingat. Tanda dia kasih kita. Kita patut kasih kita dengan dia. Tuan-tuan, patut kasih kita dengan dia. Kasih dengan dia tu ikut sunnah-sunnahnya. Banyak selawat. Pakai apa yang selalu dipakai, sunnah. Buat apa selalu yang dia buat, namanya sunnah. Tanda kita kasihkan dia. Jadi banyak selawat tu tanda kita kasihkan dia. Ada yang demikian itu satu tempat daripada tambatan iman. Iman sudah tertamat. Tak ada logo-logo lagi, tak ada jatuh lagi, tak ada logo-logo lagi, dah tamat. Tambatan iman kerana tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia. Yang ke-33, sebab bagi kasih Nabi akan orang yang menselawat atasnya. Tadi kita katakan dia, ini sebab Nabi itu kasih kepada orang selawat. Kita selawat Allah, kasih Nabi itu kepada kita.
Cuma kita tak nampak je lah. Dia kasih kita tu. Sedangkan Nabi itu bukan yang mati lah. Dia hidup tau. Dia dengar kita salam ni. Dia jawab tu. Kita bagi salam, dia jawab salam. Walaupun pada zahir macam-macam dah mati. Tapi dia belum, yang sebenarnya tak mati. Karena Allah kata apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um walakin la tash'urun, kata Allah. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah tu. Nabi cuma tak pernah hidup dia ikut jalan lain daripada jalan Allah. Dia semua ikut jalan Allah belaka. Mana keadaan dia mati pun jalan Allah juga. Jangan katakan dia tu mati. Bal ahya'un, bahkan dia tu hidup. Walakin la tash'urun, tapi cuma kamu tu telah menyedari. Sekarang Nabi hidup, orang yang hidup, orang yang mati jalan Allah ni. Betul ke orang mati syahid? Hakikatnya hidup walaupun dia dah mati. Ya? Macam Ismail Haniyyin, ya? Dia bunuh Yahudi. Dia tu mati jalan Allah ni. Syahid tu. Dan Allah kasihkan dia tu. Ya, itu yang ke-33 tu ya. Kasih Nabi akan orang yang selawat atasnya. Yang ke-34, sebab bagi dapat petunjuk hamba dalam hidup harinya. Hidup hariannya ya. Dapat petunjuk. Dia buat yang disuruh aja. Tinggalkan yang dilarang. Macam mana dapat petunjuk tu? Dia buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu orang dapat petunjuk tu. Orang dapat hidayah. Dia ikut perintah Allah. Allah datangkan hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Dia buat yang wajib dan sunat. Dia tinggalkan yang haram dan yang makruh. Yang harus itu dijadikan ibadah kepada Allah Taala. Itu ikut hukum ya. Sudah dapat petunjuk lagi. Mayang wajib dia mayang. Puasa Ramadan wajib dia puasa. Berlaku adil wajib maka dia berlaku adil. Apa saja dia buat yang wajib-wajib dia buat. Yang sunat pun buat. Yang haram tinggalkan. Yang makruh tinggalkan. Makruh apa artinya? Allah benci. Di antara yang makruh apa? Bersembang-sembang ketika azan sedang dilakukan. Ada orang sembang. Pang. Orang tengah azan. Kuat bersuara tu anu. Esok ditakuti orang yang bersembang ketika azan sedang dilakukan, ditakuti dia nak mati esok tak boleh mengucap kalimat syahadat. Dia ajar orang tak mesti mengucap. Orang ajar dia la ilaha illallah. Tak boleh nak ikut. Bahaya tu. Karena Nabi hanya menjamin syurga bagi orang yang akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa tu Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bukan. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk ke dalam syurga. Itu yang ketiga. 4 ya. Sebab bagi dapat petunjuk hamba pada hidupnya. Yang ke-35, sebab bagi dilentangkan orang yang selawat itu kata Nabi SAW, dan disebutkan dia padanya, dikabur pada Nabi orang yang selalu selawat itu. Yang ke-30, sebab bagi tetap atas imannya. Iman jiwa tetap, tak ada longgar-longgar, tak ada jatuh-jatuh, tak ada longgar-longgar, tak ada padam-padam, tetap iman ya. Yang ke-30. Yang ke-30 dari bawah, yang ke-35 tu. Bukan, yang ke-30 35 sana ya. Sebab bagi dilentangkan orang yang selawat itu atas Nabi SAW. Yang 36, sebab bagi tetap iman dah tadi tu. Yang ke-37, menunaikan dengan selawat itu daripada Nabi hak. Daripada menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi. Kita menunaikan hak Nabi Muhammad SAW. Dan syukur atas nikmat Allah yang memberikan nikmat dengan dia atas kita. Mujurlah dia Nabi Muhammad ngajar kita macam mana nak jadi orang yang bertakwa dan sebagainya.
Yang 38 mengandung bagi menyebut zikrullah dan syukur akan dia, dan makrifah itu kenal dia akan nikmatnya. Kita tahu nikmat Allah tu punya hebat. Nikmat mati ada. Hebat ke tak? Nak tahu hebatnya? Bila dia hilang baru tahu nikmat mati hebat mana. Itu yang ke-38. 39 bahawasanya selawat daripada hamba itu doa. Selawat itu sebenarnya doa, dan menolongkan daripada Tuhan bagi dirinya. Doa itu minta dari Tuhan. Yang ke-40 adalah bagi orang yang membanyakkan selawat itu melihat akan rupanya yang mulia, dan termetri pada hatinya. Nampak muka dia tu ahli syurga betul. Nampak jadi mulia mukanya, dia nampak dekat dalam hati dia, nampak dia tu dimuliakan Allah. Katanya dia kata selawat. Itu 40 ya. Adalah bagi orang yang membanyakkan selawat itu melihat akan rupanya yang mulia dan termetri, seperti terlekat pada hati itu. Mana yang selawat Nabi itu terlekat hati dia, tak pernah lupa dengan Nabi. Dan yang ke-41 adalah orang yang membanyakkan selawat itu menepati akan makam Syekh tertinggi Tuan Guru, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Ibn Hajar, Syekh yang murabbi itu yang mengasuh dari tubuh. Murabbi itu pengasuh, memimpin, yang mengasuh akan dia. Dan bagi selawat itu isi kahwin anak bidadari. Tapi tanda bidadari yang katangan, mana orang tanda bidadari. Esok ada mas kahwin apa? Selawat, anak selawat. Itu dia dapat bidadari. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli syurga, ini semua ahli syurga belakang itu. Kalau dia bidadari yang masuk syurga, paling koman, paling pudi, paling turut, paling tak guna, dia dapat 72 orang bidadari. Ndak ke tanah. Sampai kanak-kanak. Dalam dunia ini dapat 2, tak boleh. Ya ke tak? Dapat 2 apa payah? Ada yang berani, ada tak berani. Banyakkan kita dalam dunia ni apa? Penyakit apa? Penyakit TV. Tahu apa TV? Apa TV? Takut bini. Itu yang satu aja. Yang dekat ni takut tak ada bini pula. Bukan tak cari dia, tapi siapa tak siap. Jenuh cari, tak siap, dia dah suai. Dah kanyut ni. Nak kelambu je. Nyemakkan kelambu je, buat. Nyemakkan kelambu je kan. Itu dia. Itu dia. Jadi ada 41 fadilat. Orang yang hadir selawat tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ala salatan wahidatan, sallallahu alaihi wasallam biha asyra." Artinya barang siapa selawat atas itu sekali, menselawat Allah atasnya 10 kali. Kita selawat sekali Allahumma shalli ala Muhammad, Allah berapa kali? 10 kali. Jadi kalau nak banyak selawat kepada Allah, banyak lagi selawat. Sekali Allah balas 10. Kalau 1 kali Allah balas 1000. Kalau 1000 kali Allah balas 10,000 ya. Jadi itu balasan dari Allah. Kau akan datang membaca surah ini. Maka berkata setengah sahabat bagi Rasulullah. Kau akan datang membaca ya. Sekarang itu dulu untuk malam ni. Dah bunyi pun. Dia dah ngejam. Bila nak berhenti. Cukup 41 berhenti ya. Okey. Ada siapa-siapa yang nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Tak ada. Okay. Bila tak ada objection, has anybody got any problem? Ada siapa-siapa masalah nak dibincangkan, nak bertanya? Tak ada masalah. Diam aja. Mana yang tak ada masalah? Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat
murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia jauh dapat, dia jauh dapat, dia jauh dapat, dia jauh dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Al-Ma'mur, Sungai Kalap. Nah, cuma bila ditanya tak jawab. Nah, bertanya mendadak, bertanya menjawab mendadak. Baik, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta walakal hamdu kama akramta fa'amta wa qulta wa qalukal haqqa wa'duka sidqa sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamna ladunna 'ilma